Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Ni dalam channel Penunggu Hati. Okay, hari ini saya menceritakan mengenai KSKP Bhinneka Islam tahun 1 SPM semester 2 dalam bidang adab dan akhlak Islamiah yang bertajuk konsep adab menjaga maruah diri. Di dalam standard kandungan, di akhir pembelajaran pelajar dapat mengetahui, dapat merumuskan konsep adab menjaga maruah diri dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Okay, di dalam standard pembelajaran pula, di akhir pembelajaran pelajar dapat mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan maksud menjaga maruah diri dan apakah dan dapat menerangkan cara-cara bagaimana untuk menjaga maruah dirinya dari segi percakapan, pemakaian dan pergaulan. Dan di akhir pembelajaran ini, pelajar juga dapat menjelaskan kelebihan orang-orang yang menjaga maruah diri mereka. Apakah yang dimaksudkan dengan maksud menjaga maruah diri? Setiap orang Islam wajib menjaga maruah mereka sendiri dan selain menjaga maruah keluarga dengan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mencemarkan nama baik mereka dan menjatuhkan kehormatan diri mereka sendiri dan keluarga. Oleh itu, ingat, jagalah maruah diri kita supaya maruah diri kita lebih terpelihara daripada perkara-perkara yang boleh mencemarkan nama baik kita dan keluarga. Dalam menjaga maruah diri kita terdapat 3 perkara yang boleh menjaga dalam menjaga maruah diri kita. Antaranya, pertama adalah menjaga dari segi percakapan. Yang kedua adalah menjaga kehormatan diri kita dengan cara berpakaian dan menjaga kehormatan kita dengan cara pergaulan. Yang pertama diceritakan mengenai cara adab dari segi percakapan. Yang bagaimana cara dari segi percakapan yang menjaga maruah diri kita, itu dengan menggunakan kataan yang baik, sopan, bertutur dengan lemah lembut, bercakap benar dan bercakap sehingga membawa kepada orang senang kepada kita dan bercakap sopan bila berinteraksi dengan orang lain. Dan cara percakapan itu menuju ke arah perkara yang boleh memajukan diri masyarakat dan negara. Di dalam menjaga maruah diri ini, dari segi topik pergaulan amat ditekankan dalam menjaga maruah diri seseorang. Di antara seseorang yang menjaga maruah diri mereka ini akan memberi salam jabat tangan ketika berjumpa. Selain itu, mereka menjaga tata sila dan hukum-hukum syarak dengan menghormati di antara satu sama lain. Selain orang yang menjaga maruah diri mempunyai sifat ramah mesra, berkasih sayang kerana Allah, selain bertukar-tukar pendapat dan pandangan dan menjaga rahsia dan keaiban orang lain. Bila bergaul dengan seseorang itu, selain mementingkan sahabat itu lebih daripada diri mereka sendiri. Dalam menjaga maruah diri juga dari segi aspek pemakaian juga ditekankan dalam menjaga maruah diri. Di antaranya, cara pemakaiannya mestilah menjaga menutup aurat, mestilah tidak terlalu ketat, tidak terlampau jarang, kemas dan bersih. Dan selain itu, mereka ini tidak memakai pakaian yang melambangkan melambangkan yang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak sesuai untuk dipakai oleh seseorang Muslim. Itu apakah kelebihan mereka yang menjaga maruah diri mereka? Banyak kelebihan-kelebihan yang mereka dapati jika seseorang itu menjaga maruah diri mereka, yang mana mereka ini hidup mereka akan diberkati oleh Allah dengan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menjaga persyariatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh hati mereka. Selain itu, mendapat pahala daripada Allah kerana mematuhi syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah An-Nur. Selain itu, disayangi dan disanjungi oleh rakan dan masyarakat sekeliling mereka dengan sifat yang dibawa oleh orang tersebut, dengan sifat yang menjaga maruah diri. Antara kelebihan mereka yang menjaga maruah diri mereka ini, dari segi pemakaian yang mereka jaga adalah tidak terlalu ketat sendat, akan membendung masalah jenayah yang daripada bertambah, yang boleh membawa kepada jenayah seperti rogol, liwat dan sebagainya, gangguan seksual dan sebagainya, kerana mereka ini menjaga cara pemakaian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kelebihan orang yang menjaga maruah diri ini, mereka akan melahirkan masyarakat yang sejahtera, bersatu padu dan membawa kepada negara yang aman dan damai. Apakah akibat jika seseorang itu tidak menjaga maruah diri mereka? Di antaranya sebalik daripada
kesan kelebihan orang yang menjaga maruah diri. Di antaranya pertamanya, mereka ini hidup dalam keadaan tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa di dalam laknat Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dalam keadaan yang tidak diberkati oleh Allah, yang mana mereka ini jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala kerana dosa yang telah dia lakukan, dan tidak mengindahkan syariatan Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjaga setiap dari segi pergaulannya, dari segi pergaulan, percakapan dan pemakaian yang dibawa oleh mereka ni. Selain itu, mereka ini selasa dalam keadaan melakukan dosa, kerana mereka ini selasa melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini akan terpinggir oleh dan dipulau oleh rakan-rakan dan masyarakat sekeliling mereka. Antara akibat yang tidak menjaga maruah diri seseorang itu, maka mereka ini akan mudah mendorong kepada membawa kepada jenis-jenis seperti rogol, sumbang mahram, gangguan seksual dan sebagainya, disebabkan pemakaian dan pergaulan yang terlampau bebas yang diamalkan oleh mereka yang tidak menjaga maruah diri mereka ini. Selain melahirkan masyarakat yang kucak-kacir dan negara yang tidak tenteram dengan jenayah yang semakin bertambah, selain itu masyarakat akan memandang rendah dan memandang hindir kepada orang yang tidak moral ni, disebabkan sifat dan adab yang dibawa oleh orang yang tidak menjaga maruah diri ini dalam sebuah masyarakat. Oleh yang demikian, apakah pengajaran daripada hadis yang dibawa ni, yang iaitu dalam topik akhlak menjaga maruah diri ni? Sesungguhnya setiap orang Islam diwajibkan kat kita dalam menutup aurat. Okey, cara pemakaian mestilah tidak menonjolkan sehingga membawa kepada kebinasaan diri sendiri. Oleh itu, ingatlah sahabat dan sahabat semua, jagalah adab kita dalam kita bergaul dengan sesama manusia, lebih lagi melibatkan yang bukan mahram. Ingatlah perkara yang tidak dijaga bila melibatkan bukan mahram ini, maka akan terjebak diri kita daripada perkara yang melakukan maksiat kepada Allah, zina kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi elakkanlah diri kita daripada melakukan pergaulan yang terlalu bebas. Okey, selain itu kita hendaklah menanam sifat-sifat adab kita sebagai orang yang menjaga maruah diri kita, iaitu dengan bercakap dengan perkataan yang baik, dengan menuturkan perkataan yang sopan, lemah lembut, bercakap benar, tidak menipu, dan sehingga bila kita bercakap dengan seseorang itu senang dengan diri kita, dengan perkataan yang kita keluarkan daripada mereka, dan di sinilah kita akan lebih mendapat sahabat-sahabat yang baik yang damping dengan kita. Oleh itu, ingatlah, jagalah percakapan kita, amallah kehidupan kita dalam bertutur dengan cara yang baik dan sopan dan santun. Dengan itu orang akan lebih menghormati kita. Okay, pesanan terakhir saya kepada semua, untuk mendapat redha Allah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, patuhilah setiap arahan yang diturunkan oleh Al-Quran kepada kita. Daripada situlah kita beramal dengan ilmu tersebut. Daripada situ juga kita akan menjaga diri kita daripada melakukan berterusan dalam melakukan dosa, supaya setiap perkara yang mendatangkan dosa ini dijauhi daripada kehidupan kita. Semuanya kita daripada situ kita akan mendapat bagaimana kehidupan kita diberkati oleh Allah, dan mendapat petunjuk daripada Allah daripada setiap perkara yang kita lakukan. Dan dari situlah kita akan membentuk diri kita menjadi orang yang lebih baik, disayangi, disegani, disanjungi oleh rakan-rakan kita, masyarakat kita, dan malah negara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.